Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an. Ya Allah, ya Tuhan kami, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya pembacaan Al-Quran. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Apa khabar ibu bapa, saudara-saudari, adik kakak, para penonton channel YouTube Tahsin Q yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Semoga kesemuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki, disihatkan tubuh badan, dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam kehidupan. Dan semoga semuanya sentiasa dalam usaha mempersiapkan sebab baik bekal untuk balik bertemu Allah di masa dan ketika yang telah Allah tetapkan untuk setiap daripada kita. Alhamdulillah, dengan izin dan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, dapat lagi kita bertemu dalam sesi perkongsian berkenaan dengan perkongsian rakaman bacaan kitab fiqh, yakni Al-Fiqhul Manhaji ala Al-Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, yang sedang kita tonton di skrin sekarang ini. Ini adalah halaman depannya. Versi yang kita guna pakai adalah versi PDF. Okey. Sedikit tentang kitab yang sedang kita talaah ini. Kitabnya adalah Al-Fiqhul Manhaji ala Al-Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Fiqh manhaji atas mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i oleh Ashabul Fadilah Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha dan Dr. Ali Asy-Syarbaji, yang mana perkongsian berkenaan dengan biodata ringkas ketiga-tiga pengarang kitab ini telah pun alhamdulillah dikongsi pada perkongsian kita yang kedua beberapa hari yang lepas. Semoga Allah cucuri limpahkan kurniaan, sebesar-besar kurniaan kepada mereka dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat mereka di atas kesungguhan, usaha dan jasa bakti mereka terhadap agama, insya-Allah. Okey, kitab yang sedang kita bacakan ini adalah jilid pertama yang merangkumi muqaddimah, hukum bersuci, solat, azan dan iqamah, zakat fitrah, kurban dan pengurusan jenazah. Ia adalah jilid pertama daripada keseluruhan 5 jilid yang insya-Allah akan kita kongsikan kesemuanya, kelima-lima jilid itu. Jika dipanjangkan usia, dimudahkan urusan dan diberikan kelapangan masa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin mengambil masa beberapa tahun, insya-Allah. Okey. Kitab ini diterjemahkan oleh Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, yakni mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian hal ehwal agama Islam kita dan rakan-rakannya, dan ia adalah terbitan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Okay. Ia adalah
cetakan pertama tahun 2011 dan diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan dicetak oleh Al-Slita Sendirian Berhad. InsyaAllah kita teruskan dengan sesi perkongsian rakaman bacaan insyaAllah. Okey. Di hadapan kita sekarang ini dipaparkan isi kandungan bagi kitab ini untuk jilid pertamanya dan fokus kita sebagaimana dua sesi yang terdahulu. Ini adalah sesi yang ketiga. Adalah tumpuan kita adalah pada Muqaddimah Al-Fiqh Al-Manhaji dan telah kita kongsikan pada perkongsian yang pertama dahulu tentang muqaddimahnya, rangka muqaddimah. Bahagian pertama daripada muqaddimah iaitu sejarah kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Yang bahagian kedua daripada muqaddimah yang keistimewaan kitab ini. Bahagian ketiga daripada muqaddimah iaitu metodologi terjemahan kitab ini. Itu adalah perkongsian kita bagi sesi perkongsian yang pertama beberapa hari yang lalu. Seterusnya, pada sesi yang kedua kita telah kongsikan bahagian keempat daripada muqaddimah Al-Fiqh Al-Manhaji iaitu berkenaan dengan biografi ringkas pengarang kitab ini iaitu Syekh Dr. Mustafa Al-Khin, Syekh Dr. Mustafa Al-Bura, Syekh Dr. Ali Ash-Sharbaji. Seterusnya untuk bahagian kelima ini, seterusnya untuk sesi perkongsian kali ketiga bagi sesi pembacaan kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Al-Mazhab Al-Imam Syafi'i ini, kita akan insyaAllah dengan izin Allah akan kongsikan pula bahagian kelima daripada Muqaddimah Al-Fiqh Al-Manhaji iaitu di muka surat 21-nya, bermula daripada muka surat 21, biografi Imam Ash-Syafi'i serta fiqhnya. InsyaAllah pada sesi kali ini akan kita kongsikan bahagian kelima daripada Muqaddimah Al-Fiqh Al-Manhaji, yakni berkenaan dengan biografi Imam Ash-Syafi'i serta fiqhnya yang bermula daripada muka surat 21. Memandangkan bahagian kelima ini agak panjang, maka insyaAllah akan kita pecahkan perkongsiannya, sesi perkongsian bacaannya kepada 3 bahagian insyaAllah. Di skrin kita sekarang ini kita paparkan Muqaddimah Al-Fiqh Al-Manhaji yang telah kita kongsikan pada sesi pertama dan sesi kedua dahulu. Dan insyaAllah pada sesi kali ini fokus pembacaan kita adalah pada bahagian kelima daripada Muqaddimah kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Al-Mazhab Al-Imam Syafi'i yang sedang kita bacakan ini, iaitu bahagian kelima daripada muqaddimah kitab yakni berkenaan dengan biografi Imam Ash-Syafi'i serta fiqhnya. Bahagian kelima daripada muqaddimah iaitu biografi Imam Ash-Syafi'i serta fiqhnya, yang oleh kerana agak panjang maka kita kongsikan insyaAllah dengan kita pecahkan kepada 3 sesi perkongsian insyaAllah. Okey, untuk sesi pertama daripada 3 sesi berhubung kait dengan biografi Imam Ash-Syafi'i serta fiqhnya ini, untuk sesi kali ini kita akan tumpukan pembacaan kita kepada pertamanya berkenaan dengan kelahiran dan keturunan Imam Ash-Syafi'i, keduanya berkenaan dengan Imam Ash-Syafi'i menuntut ilmu, yang ketiganya berkenaan dengan Imam Ash-Syafi'i bekerja, dan yang keempatnya berkenaan dengan guru-guru Imam Ash-Syafi'i insyaAllah. Dan kesemuanya itu merangkumi lebih kurang 9 muka surat, daripada muka surat 21 hingga muka surat 30. Kita berikan perhatian dan tumpuan insyaAllah. InsyaAllah Allah akan kurniakan manfaat yang
yang banyak untuk kita, akan membantu kita meningkatkan pengetahuan kita serta membantu kita untuk beramal dengan lebih baik insya-Allah berkat daripada kita mentalaah kitab fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i ini insya-Allah. Okey, bahagian kelima daripada muqaddimah kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Al-Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i ini adalah biografi Imam Asy-Syafi'i serta fiqhnya. Biografi Imam Asy-Syafi'i serta fiqhnya. Imam Asy-Syafi'i adalah imam yang ketiga mengikut susunan tarikh kelahiran. Yang ni daripada 4 imam mazhab yang utama. Beliau adalah penyokong kepada ilmu hadis dan pembaharu agama, yakni mujaddid bagi abad yang kedua Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, diceritakan dari Nabi SAW bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghantar kepada umat ini seorang mujaddid, yakni seorang pembaharu agama, yakni pembaharu dalam semangat beragama. Umar bin Abdul Aziz dihantar untuk 100 tahun yang pertama. Dan aku, yakni Imam Ahmad bin Hanbal, berkata, aku berharap Imam Asy-Syafi'i untuk menjadi sebagai mujaddid, pembaharu semangat beragama untuk 100 tahun yang kedua. Masa hidup Imam Asy-Syafi'i ialah semasa pemerintahan dinasti ataupun kerajaan Abbasiyah. Di waktu ini adalah suatu permulaan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Di samping itu juga berlaku penterjemahan kitab-kitab. Ilmu falsafah mulai meluas, dipindahkan serta disusun, dan berbagai-bagai fahaman telah timbul dalam masyarakat Islam. Pelbagai peristiwa yang berkaitan dengan masyarakat telah berlaku dan bermacam pula aliran fikiran yang berkembang. Percubaan untuk membuat kekacauan dan kejahatan di kalangan umat telah berlaku daripada golongan al-mutakallimin serta pengacau yang telah keluar dari agama. Perbezaan antara puak atau ahlul hadis dan ahlul naqli dengan puak ahlul ra'yi yang mengutamakan pendapat pribadi daripada Al-Quran dan Al-Hadis mula diketahui umum. Perbincangan dan perdebatan antara kedua-duanya semakin meluas. Tetapi Imam Asy-Syafi'i lebih rapat pada puak yang pertama, iaitu golongan ataupun puak Ahlul Hadis dan Ahlul An-Naqli. Yakni yang mengutamakan Al-Hadis dan Al-Quran di dalam berpendapat. Kerajaan Islam mulai berkembang dan ibu-ibu kota yang besar membangun, yang terkenal sebagai gedung ilmu pengetahuan, seperti kota Baghdad, kota Kufah, kota Basrah, kota Damsyik, kota Fustat, kota Qurtubah, kota Qairawan, dan lain-lain lagi. Okey. Kelahiran dan keturunan Al-Imam Asy-Syafi'i. Kelahiran dan keturunan Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di bandar Gazzah, Palestin pada tahun 105 Hijrah, dan tarikh inilah yang termasyhur di kalangan ahli sejarah. Ada pula yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan, iaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Gazzah lebih kurang 3 batu dari Baitul Maqdis. Pendapat yang lain pula mengatakan beliau dilahirkan di negeri Yaman. Yaqut Al-Hamawi menceritakan bahawa Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menceritakan, aku dilahirkan di negeri Yaman, ibuku bimbang aku akan terbiar. Lalu dibawanya aku bersama-sama ke Makkah ketika umurku lebih kurang 10 tahun. Untuk menyatukan antara pendapat-pendapat tersebut, ada pendapat mengatakan beliau dilahirkan di Gazzah
dan membesar di Asqalan. Penduduk Asqalan kesemuanya dari kabilah orang Yaman. Oleh sebab itulah mereka mengatakan beliau dilahirkan di Yaman. Yakut telah menceritakan ketiga-tiga riwayat dan kemudian berkata, tidak syak lagi bahawa Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di Gazzah. Kemudian beliau berpindah ke Asqalan dan tinggal di sana sehingga remaja. Al-Imam An-Nawawi berkata, pendapat yang termasyhur ialah beliau dilahirkan di Gazzah. Imam Asy-Syafi'i dilahirkan pada malam Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Dan bagi sesiapa yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut biodata berkaitan dengan Imam Abu Hanifah, bolehlah melihat nota kaki nombor 3 yang berada di bahagian bawah halaman ataupun muka surat 22 ini. Keturunan Imam Asy-Syafi'i: Abu Abdullah bin Idris bin Al-Abbas, Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdu Manaf. Beliau adalah Abu Abdullah bin Idris bin Al-Abbas, Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdu Manaf. Beliau, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i, adalah dari keturunan suku Bani Hashim dan Abdul Muttalib. Keturunannya bertemu dengan keturunan baginda Nabi SAW pada datuknya, iaitu Abdul Manaf. Lantaran itu jugalah ia diberi gelaran kepada Imam Asy-Syafi'i sebagai anak bapa saudara Rasul. Lantaran itu juga diberi gelaran kepada Imam Asy-Syafi'i sebagai anak bapa saudara Rasul. Yakut berpendapat Hashim yang disebut di dalam salasilah keturunan Imam Asy-Syafi'i itu bukanlah Hashim datuk kepada Rasulullah SAW. Hashim datuk kepada Nabi SAW ialah Hashim bin Abdul Manaf dan anak kepada Qusay. Dengan adanya pertalian tersebut kepada nasab keturunan baginda Nabi SAW, Imam Asy-Syafi'i menganggap dirinya hampir kepada Rasulullah SAW. Bahkan beliau dari keturunan Zawil Qurbah, yakni yang berjuang bersama Rasulullah SAW di zaman jahiliyah dan di zaman awal Islam. Mereka bersama Rasulullah SAW juga semasa orang-orang Quraisy memulaukan memboikot Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka juga turut menanggung penderitaan bersama-sama baginda Nabi SAW. Keluarga Al-Imam Asy-Syafi'i berasal dari keluarga Palestin yang miskin, yang diusir dari negerinya. Mereka hidup dalam perkampungan orang Yaman. Tetapi kemuliaan keturunan beliau adalah menjadi tebusan kepada kemiskinan. Bapa Imam Asy-Syafi'i meninggal dunia semasa beliau masih kecil lagi. Ibu beliau membawanya ke Makkah ketika umurnya 2 tahun. Ada pendapat yang mengatakan umurnya pada waktu itu ialah 10 tahun. Imam Asy-Syafi'i menjadi yatim selepas bapanya meninggal dunia. Ibu Imam Asy-Syafi'i adalah dari keturunan Al-Azd. Nama ibunya ialah Fatimah binti Abdullah Al-Azdiyah. Ada pendapat yang mengatakan beliau dari Quraisy adalah tidak benar. Yani ada pendapat yang mengatakan ibunya berasal daripada keturunan Quraisy adalah tidak benar. Semasa mudanya, Imam Asy-Syafi'i hidup di dalam kemiskinan sehingga beliau terpaksa mengumpul batu-batu yang baik, tulang temulang, pelepah tamar dan tulang unta untuk ditulis pelajarannya di atasnya. Kadang-kala beliau, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i, pergi ke tempat-tempat perhimpunan orang ramai
meminta kertas untuk menulis pelajarannya. Al-Imam Asy-Syafi'i menuntut ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i menuntut ilmu. Imam Asy-Syafi'i dapat menghafaz Al-Quran dengan mudah, iaitu semasa beliau kecil lagi, termasuk juga menghafaz hadis-hadis dan menulisnya. Beliau sangat tekun mempelajari kaedah-kaedah dan nahwu bahasa Arab. Untuk tujuan itu, beliau pernah mengembara ke kampung dan tinggal bersama puak ataupun kabilah Huzail lebih kurang 10 tahun kerana hendak mempelajari bahasa mereka dan juga adat resam mereka. Kabilah Huzail adalah satu kabilah yang terkenal sebagai puak yang baik bahasa Arabnya. Imam Asy-Syafi'i banyak menghafal syair-syair dan qasidah dari puak Huzail. Sebagai bukti, Al-Asma'i pernah berkata, beliau pernah membetulkan, yakni beliau di sini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Sebagai bukti, Al-Asma'i pernah berkata, beliau, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i, pernah membetulkan syair-syair Huzail dengan seorang pemuda dari keturunan bangsa Quraisy. Sebagai bukti, Al-Asma'i pernah berkata, yakni beliau, yakni Al-Asma'i itu sendiri, pernah membetulkan syair-syair Huzail dengan seorang pemuda dari keturunan bangsa Quraisy bernama Muhammad bin Idris, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i. Selain daripada mempelajari ilmu pengetahuan, beliau juga berpeluang untuk mempelajari ilmu memanah, sehingga kan beliau dapat memanah 10 sasaran dengan tepat tanpa melakukan kesilapan. Beliau, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i, pernah berkata, cita-citaku adalah 2 perkara, panah dan ilmu, dan aku berjaya mengenakan 10 daripada 10. Mendengar percakapannya itu, orang yang ada bersamanya berkata, demi Allah, bahawa ilmu kamu lebih baik daripada memanah. Seperti yang kita ketahui, bahawa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pada usia mudanya banyak mempelajari syair dan sastra. Tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala menyediakan baginya beberapa sebab-sebab yang mendorong beliau mempelajari ilmu fiqh dan ilmu-ilmu lainnya. Kita dapati beberapa riwayat yang menerangkan sebab tersebut. Di antaranya adalah pada suatu masa Al-Imam Asy-Syafi'i berjalan-jalan dengan menunggang seekor binatang. Bersama-sama beliau adalah seorang jurutulis, yakni jurutulis kepada Abdullah bin Az-Zubair, dan tiba-tiba Imam Asy-Syafi'i membaca satu rangkap syair. Jurutulis itu menepuk belakang beliau untuk memberi nasihat kepadanya. Orang yang semacam kamu tidak sesuai membaca syair yang sedemikian, kerana ia menjatuhkan maruah, dan orang itu bertanya, di manakah kamu dengan ilmu fiqh? Pertanyaan ini sangat berkesan sehingga memberi kesedaran kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Oleh itu, beliau terus mengikuti Muslim bin Khalid Al-Zinji, yakni mufti Makkah pada masa itu, untuk mempelajari ilmu fiqh daripadanya. Daripada riwayat yang lain pula, Imam Asy-Syafi'i menemui Muslim bin Khalid Al-Zinji ini semasa dalam perjalanan untuk mempelajari ilmu nahwu bahasa Arab dan sastra. Muslim, yakni Muslim bin Khalid Az-Zinji, berkata kepadanya, daripada manakah kamu? Imam Asy-Syafi'i menjawab, aku daripada penduduk Makkah. Muslim bertanya lagi, dari manakah kabilahmu? Imam Asy-Syafi'i menjawab, daripada kabilah Abdul Manaf. Muslim berkata, baik, dan sebenarnya Allah telah memuliakan kamu di dunia maupun di akhirat. Alangkah baiknya jika kamu gunakan kecerdikan kamu ini untuk mempelajari ilmu fiqh, dan inilah yang lebih baik untuk kamu. Di dalam riwayat yang lain pula, pada suatu masa Imam Asy-Syafi'i sedang mendalami ilmu syair, dan pada masa itu beliau menaiki sebuah busut di suatu tempat di Mina. Tiba-tiba beliau terdengar suara dari belakangnya yang menyeru, pelajarilah ilmu fiqh. Antara itulah beliau mempelajari ilmu fiqh.
Kebanyakan tanggapan mengatakan bahawa riwayat di atas adalah semata-mata khayalan sahaja, bukannya benar-benar terjadi. Riwayat yang lain pula, pada suatu hari Mus'ab bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i yang sedang giat mempelajari syair nahwu bahasa Arab. Mus'ab bertanya, untuk apakah ini? Jika kamu mempelajari fiqh dan hadis, tentulah lebih sesuai bagi kamu. Pada suatu masa yang lain pula, Mus'ab dan Asy-Syafi'i datang menemui Malik bin Anas rahimahullah. Mus'ab meminta Imam Malik mengajar Imam Asy-Syafi'i. Oleh itu, Al-Imam Asy-Syafi'i dapat mempelajari ilmu yang banyak dari Imam Malik dan beliau tidak meninggalkan sedikit ilmu pun yang didapati dari syekh-syekhnya di Madinah. Imam Asy-Syafi'i mengembara ke negeri Iraq untuk mempelajari dengan Muhammad Al-Hasan. Selepas beberapa tahun kemudian, Mus'ab dan Imam Asy-Syafi'i datang ke Makkah. Mus'ab menceritakan perihal Imam Asy-Syafi'i kepada Ibnu Daud radhiyallahu anhu, lalu dihadiahkannya sebanyak 10,000 dirham. Inilah antara 4 riwayat atau kisah yang menceritakan tentang sebab-sebab yang mengubah tumpuan Imam Asy-Syafi'i dari mempelajari bahasa dan sastra kepada mempelajari ilmu fiqh, ilmu fiqh dan sejarah. Tidak mustahil kesemua riwayat itu harus berlaku, walaupun pada lahirnya satu daripadanya sahaja yang berlaku. Walau bagaimanapun, kesemua riwayat tersebut menerangkan asal-usul kita. Suatu perkara yang boleh diterima ialah bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan bagi Imam Asy-Syafi'i orang-orang yang menerangkan tentang nilai ilmu fiqh dan kelebihan daripada ilmu bahasa dan sastra. Pendapat yang sebenarnya ialah Imam Asy-Syafi'i menuntut ilmu di Makkah sehingga beliau menjadi seorang yang bijak. Walaupun beliau mendapat kebenaran untuk memberi fatwa dan hukum-hukum dari gurunya, yakni Muslim bin Khalid Az-Zinji rahimahullah, beliau masih tidak berpuas hati. Bahkan beliau tetap menyambung mempelajari ilmu-ilmu. Kemudian berpindah ke Madinah. Di Madinah, beliau telah belajar dengan Imam Malik, iaitu setelah beliau bersedia untuk berjumpa dengannya untuk mempelajari kitab Al-Muwatta. Imam Asy-Syafi'i dapat menghafaz hampir keseluruhannya. Sebagaimana yang diketahui, beliau mengambil surah akuan dari Gubernur Makkah untuk menemui Imam Malik. Apabila Imam Malik menemui Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata, Allah telah memasukkan cahaya, yakni nur ke dalam hatimu. Maka janganlah engkau memadamkannya dengan membuat maksiat. Setelah Imam Asy-Syafi'i belajar dengan Imam Malik meminta beliau supaya belajar dengan lebih giat lagi. Imam Asy-Syafi'i terus mempelajari ilmu hadis dan fiqh dari Imam Malik sehinggalah Imam Malik meninggal dunia, iaitu pada tahun 170 Hijriah. Imam Asy-Syafi'i pernah menziarahi ibunya di Makkah dan beliau pernah juga mengembara ke mana-mana semasa beliau dalam menuntut ilmu dengan Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i bekerja. Imam Asy-Syafi'i bekerja. Pada zaman remajanya, Imam Asy-Syafi'i merasakan bahawa beliau telah mendapat ilmu yang mencukupi hinggakan beliau bercita-cita bekerja untuk mencari nafkah hidup kerana beliau seorang yang miskin. Cita-cita ini timbul setelah Imam Malik meninggal dunia. Secara kebetulan, seorang gubernur Yaman datang melawat Hijaz. Beberapa orang Quraisy mencadangkan kepada gubernur itu supaya mengambil Al-Imam Asy-Syafi'i bekerja di negeri Yaman. Permintaan tersebut telah diterima dan Imam Asy-Syafi'i menyewa sebuah bilik untuk menyiapkan dirinya. Kemudian, beliau memegang jawatan Najran. Keadilan dan kejujuran Imam Asy-Syafi'i diketahui umum. Ramailah penduduk Najran cuba mengusir kedudukan beliau, tetapi tidak berjaya. Imam Asy-Syafi'i berkata,
Apabila gubernur datang kepada mereka, mereka pun bermuka-muka terhadapku. Tetapi mereka tidak berjaya. Pengembaraan beliau, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i dari satu tempat ke satu tempat atau suatu negeri ke suatu negeri, juga membantu beliau mempertingkatkan dan memperdalamkan ilmu yang dipelajari. Beliau, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i, pernah mengembara ke negeri Yaman, Bandar Kufah, Basrah, Baghdad, Makkah dan Mesir. Antara sebab yang lain pula ialah melalui perbahasan dan pertukaran fikiran dengan ulama-ulama seperti ulama mutakallimin, falsafah, fiqh, hadis dan lain-lainnya, termasuk juga kajian atau pemerhatian individu. Itulah antara faktor yang membentuk ilmu-ilmu pengetahuan Imam Asy-Syafi'i yang tinggi, dan ianya adalah suatu perkara yang penting. Beliau, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i, pernah berkata, sesiapa yang mempelajari Al-Quran, maka tinggilah ilmunya. Sesiapa yang menulis hadis, kuat dan kukuhlah hujahnya. Sesiapa yang berbincang tentang hukum hakam fiqh, maka ia menjadi bijak. Sesiapa yang mengambil berat tentang adab dan budi pekerti, maka budi bahasanya menjadi lembut dan halus. Sesiapa yang memikirkan tentang ilmu kira-kira, yakni ilmu hisab, akalnya akan berkembang, dan sesiapa yang tidak menjaga kehormatan dirinya, ilmunya tidak akan memberi suatu pun faedah. Guru-guru, yakni syekh-syekh Al-Imam Asy-Syafi'i. Guru-guru, yakni syekh-syekh Al-Imam Asy-Syafi'i. Guru-guru ataupun syekh-syekh Al-Imam Asy-Syafi'i yang pertama ialah Muslim bin Khalid Az-Zinji rahimahullah, dan lain-lainnya adalah imam-imam Makkah. Manakala ketika umur beliau 13 tahun, beliau, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i, mengembara ke Madinah. Di Madinah, beliau belajar dengan Imam Malik sehinggalah Imam Malik meninggal dunia. Ramai lagi guru-gurunya yang lain, sama ada dari kampung-kampung atau bandar-bandar yang besar yang diziarahinya, ya, dan diambil ilmu darinya. Antara guru-gurunya di Makkah ialah Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimun Al-Hilali Al-Kufi, Sa'id bin Abi Salim Al-Qudah, Daud bin Abdul Rahman Al-Asar, Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud, Imam Abu Ali Ismail bin Al-Qastatin Al-Makki. Sementara guru-guru ataupun syekh-syekh Imam Asy-Syafi'i ketika mana beliau di Madinah pula ialah Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi, Ibrahim bin Abi Yahya Al-Usami, Muhammad Sa'id bin Abi Fudaik, dan Abdullah bin Nafi' Al-Sa'ir. Manakala guru-guru, yakni syekh-syekh Al-Imam Asy-Syafi'i di negeri Yaman pula, antara lainnya ialah Matraf bin Mazin, Hisham bin Abu Yusuf, yakni qadi bagi bandar Sana'a, Umar bin Abi Maslamah, yakni rakan kepada Al-Auza'i, Yahya bin Husain, yakni rakan kepada Al-Lais bin Sa'ad. Dan di Iraq pula, guru-gurunya yang utama adalah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, Waqi' bin Al-Jarrah Al-Kufi, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufi, Ismail bin Atiyah Al-Basri, Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basri, Abu Yusuf Qadhi Al-Qudah, yakni ketua hakim negara. Di Mesir pula, salah seorang gurunya yang utama adalah seorang wanita yang bernama Sayyidah Nafisah binti Hasan bin Zaid bin Al-Hasan bin Ali. Beliau ialah sealim-alim ulama di Mesir sehingga mengalahkan kaum lelaki. Imam Asy-Syafi'i
amat mengagumi gurunya yang bernama Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha. Lebih-lebih lagi, beliau amat alim dan juga adalah keturunan anak cucu Rasulullah SAW. Beliau belajar dengan guru wanitanya ini dari belakang tabir, bukannya secara berhadapan mendepani muka. Guru-gurunya yang berlainan memudahkan beliau meluaskan bidang ilmu fiqh dan menambahkan ilmu yang dipelajari serta meninggikan ilmu pengetahuannya. Di Baghdad pula, Imam Asy-Syafi'i mempelajari ilmu hadis dan ilmu aqal dari gurunya Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah. Beliau menulis ilmu-ilmu yang diterima pada keseluruhannya. Beliau sangat menghormati gurunya dan begitu juga gurunya menghormati beliau. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menghormati majlis-majlis gurunya lebih daripada majlis diraja. Beliau, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tidak pernah meninggalkan majlis-majlis yang diadakan oleh gurunya. Oleh kerana menghormati gurunya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak pernah berbincang dengan gurunya kecuali setelah beliau mendapat kebenaran daripada gurunya itu. Apabila gurunya meninggalkan majlis, beliau terus mempertahankan kedudukan ilmu fiqh orang-orang Madinah. Mengikut kisah yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahawa Al-Imam Asy-Syafi'i pernah duduk di hadapan seorang ulama tasawuf, yakni Syaiban Pengembala, kerana beliau mempelajari ilmu kebatinan ataupun ilmu hati. Dengan lebih tepat lagi berkaitan persoalan tasawuf. Walaupun begitu, masih tidak jelas adakah ia Sauban bin Ibrahim, seorang ahli tasawuf dan seorang wali Allah di Mesir yang digelar dengan Zu An-Nun al-Misri. Dan bagi sesiapa yang berminat untuk mengetahui lebih dalam berkenaan dengan biodata Zu An-Nun al-Misri ini, sila rujuk kepada nota kaki dengan diberi nombor 4, ataupun kita boleh membaca sedikit daripadanya. Abu Al-Fa'id Zu An-Nun al-Misri adalah Sauban bin Ibrahim al-Misri, seorang yang cukup hebat pada zamannya, sama ada dari segi ilmu, wara', hal, ahwal dan juga adab. Beliau pernah menasihatkan Sultan Al-Mutawakkil sehingga menangis. Zu An-Nun al-Misri terkenal dengan tubuh yang kurus dan kemerah-merahan. Beliau meninggal dunia pada tahun 245 Hijrah. Dan untuk biodata seterusnya, boleh tuan-puan rujuk sendiri di nota kaki di bawah di muka surat 30 ini, insya-Allah. Alhamdulillah, dapat kita selesaikan sesi perkongsian rakaman bacaan kitab Fiqh Al-Manhaji ala Al-Mazhab Al-Imam Syafi'i ini bagi bab muqaddimah dan pada bahagian biodata Al-Imam Asy-Syafi'i dan fiqhnya, iaitu bagi sesi pertama daripada 3 sesi yang akan kita teruskan, insya-Allah. Untuk sesi kedua bagi perkongsian bacaan berhubung dengan biodata Imam Asy-Syafi'i dan fiqhnya ini, insya-Allah pada sesi selanjutnya kita akan teruskan dengan muka surat 30, yang ini bermula daripada kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i. Terima kasih di atas masa yang tuan-puan berikan, juga di atas tumpuan yang saudara-saudari muslimin muslimat, mukminin mukminat peruntukkan untuk sama-sama mentalaki bacaan kitab ini. Semoga ianya bermanfaat untuk kita dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini, sebagai garis panduan, sebagai panduan pedoman hidup kita.
Semoga bermanfaat juga untuk kehidupan akhirat kita yang kekal abadi, insya-Allah. Saya sudahi dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.